Saya Studawi, kita mulakan dengan laporan ini. Tak lapuk di hujan, tak lekang dek panas. Permainan tradisional seperti gasing masih mendapat tempat di hati setiap peminatnya. Meskipun kini pelbagai inovasi dan teknik digunakan dalam permainan gasing ini, namun cara lama masih tetap digemari. Ikuti laporan yang disediakan saya. Permainan gasing bukan sahaja digemari golongan muda tetapi juga warga mas yang tekad mahu meneruskan legasi permainan tradisi itu yang diwarisi sejak turun-temurun. Malah cara gasing itu dimainkan boleh menjadi daya tarikan pelancong. Di Semunjan, misalnya permainan gasing secara tradisional masih diteruskan penduduk kampung sekitar yang melihat itu sebagai peluang untuk mempromosikan Semunjan. Alhamdulillah di kampung kami, di kawasan kami itu especially-nya Semunjan tu lah. Banyaklah belia-belia mau ikut main gasing tu. Jadi dengan harapan semoga adanya permainan gasing tu kita dapat ngembak belia-belia pergi ke arah yang bagus lah daripada setidaknya pergi ke arah-arah yang sepatutnya lah. Sebab permainan gasing tu kami orang selalu mainnya pada waktu malam. Sebagai anak muda, kami juga turut menggalakkan golongan belia di kawasan Semunjan untuk sama-sama terlibat dalam permainan gasing yang dilihat berpotensi dibangunkan dan boleh diangkat menjadi salah satu acara sukan ke peringkat lebih tinggi. Untuk sidak yang baru-baru belajar ya, kami orang tu kata orang si pilih kasih lah. Mana sidak nak belajar baru, nak kata orang baru nak berjinak-jinak ya, walaupun sidak ya si pandai, kami orang akan mendorong sidaknya kami orang akan kata orang si ada pilih kasih orang lama pandai, orang baru si pandai, kami orang akan asal sidak ya ada minat je, kami orang akan kata orang beri semangat sidaknya lah. Lebih menarik, kemudahan untuk bermain gasing di Semunjan turut disediakan kerajaan negeri agar semua pihak dapat merasai pengalaman bermain gasing. Sementara itu, Ketua Kaum Kampung Sungai Apin, Mahdi Nasawi berkata Semunjan terkenal dengan permainan gasing ini kelak yang secara tidak langsung dapat membuka peluang ekonomi kepada penduduk setempat. Ada program pertandingan gasing, dia merupakan satu sukan yang amat memberi impak kepada kawasan daerah Semunjan ini, di mana mereka melibatkan banyak pertandingan bukannya di peringkat daerah Semunjan, malah di daerah-daerah lain juga menyertai pertandingan di daerah kami ini. Dan permainan gasing ini bukannya setakat untuk di daerah Semunjan ini juga, di mana di daerah Semunjan ini sentiasa dikunjungi oleh daerah-daerah lain sepertinya daerah Betong, iaitu Seratuk, kawasan Kelaka, kawasan daerah Sepau dan daerah Debak. Mereka sentiasa berkunjung di daerah kami ini untuk mengadakan persahabatan pertandingan pangkat gasing. Malah katanya permainan gasing di Semunjan tidak akan luput ditelan arus pembangunan dan mampu menjadi salah satu acara tahunan yang menggalakkan orang ramai atau pengunjung luar datang ke Semunjan. Sebagai salah seorang ketua kaum, menjadi tanggungjawabnya untuk memastikan permainan gasing di Semunjan terus terpelihara agar ia dapat diwarisi generasi baru. Seperti mana yang anda boleh lihat di belakang saya, ini merupakan salah satu kemudahan permain gasing yang disediakan oleh kerajaan di salah satu kawasan, itu di Kampung Sungai Apin di Semunjan, yang menjadi kemudahan ataupun digunakan oleh golongan ataupun mereka yang bermain gasing di sini, tidak kira golongan belia ataupun golongan tua yang mempunyai minat untuk bermain gasing di kawasan ini. Sekaligus ini akan menjadikan sukan gasing di kawasan ini terus terpelihara dan tidak akan lenyap di bawah arus pembangunan. Saya Studawi bersama dengan juru kamera Zaim, Semunjan TVS. Siapa sangka belangkas yang menjadi sajian makanan laut popular di daerah Kota Tinggi Johor turut mendapat permintaan yang tinggi di negara Thailand. Penyelia Pusat Penetasan dan Ternakan Belangkas Sedili Kecil Muhammad Khairul Idam Ahmad, 26 tahun, berkata Thailand menjadi pembeli utama perusahaan itu sejak 30 tahun lepas dan dianggarkan sebanyak 48,000 ekor diekspor ke negara itu pada setiap tahun. Memang daripada awal permulaan perniagaan ni memang ekspor ke Thailand.
Setiap bulan tu ada ekspor, bergantung pada kuantiti belangkai pada setiap bulan lah. So dia tak sama lah. Ada bulan ni kurang sikit, bulan depan lebih sikit. So kira atas 1,000 ekor lah setiap bulan. Beliau berkata mengikut harga pasaran tempatan, belangkas dijual pada harga RM15 hingga RM40 seekor berdasarkan grade. Berikutan permintaan yang tinggi di Thailand, perusahaan itu hanya memberikan tumpuan untuk tujuan ekspor ke negara tersebut. Belangkas yang diekspor dan dibeli daripada nelayan sekitar selain diternak dan ditetaskan di pusat penetasan untuk dilepaskan kembali ke laut bagi tujuan konservasi yang telah mula dilakukan sejak tahun 2011. Jelasnya, dianggarkan sebanyak 60,000 hingga 80,000 anak belangkas dilepaskan ke laut setelah mencapai usia 1 dan 2 tahun. Tambahnya, penetasan belangkas yang dibuat bertujuan konservasi bagi memastikan belangkas terus membiak. Belangkas merupakan antara sumber pendapatan utama bagi nelayan yang akan datang di Sedili Kecil. Baik, jika dahulu tren percutian di hotel menjadi pilihan, kini percutian secara perkemahan semakin menjadi kegemaran ramai bertemankan suasana damai alam semula jadi. Apatah lagi ditambah dengan bunyi air sungai mengalir menjadikan bagi sesetengah orang aktiviti perkemahan di tepi sungai sebagai terapi diri yang amat memberi ketenangan. Ada juga yang memilih untuk menghabiskan masa bersama keluarga berkemah di tepi laut yang tidak kurangnya memberikan pemandangan serta kepuasan yang mengasyikkan. Selain daripada menyewa kemah sendiri di tapak perkemahan, kini konsep glamping yang merupakan gabungan glam iaitu glamour dan camping berkemah turut menjadi pilihan masyarakat kerana keunikannya. Ia menampilkan konsep glamour dengan dihiasi aksesori lengkap termasuk lampu berkelipan. Berbeza dengan perkemahan biasa, kawasan yang menyediakan glamping tidak memerlukan pengunjung membawa atau memasang kemah sendiri. Sebaliknya, ia lengkap dengan kemudahan makanan dan tempat tidur yang selesa. Trend ini menjadi fenomena baharu dalam landscape aktiviti percutian. Terletak di Pantai Puteri, Tanjung Kling, Melaka, tapak perkemahan ini terletak di tanah seluas sekitar 0.4 hektar milik keluarga Anis Hartini Harun dan beroperasi sejak tahun 2021. Antara keistimewaan di sana adalah selain daripada lokasi yang menghadap ke laut, pengunjung dapat melakukan kegiatan memancing, menunggang kenderaan lasak pelbagai bentuk permukaan bumi ATV, bermain congkak dan batu seremban, barbecue serta mandi laut. Konsep glamping yang diketengahkannya itu turut mendapat sambutan bukan sahaja dari kalangan mereka yang berkeluarga dan kanak-kanak tetapi turut menarik perhatian pengunjung warga emas. Selain itu, antara kemudahan yang disediakan di The Barrow Glamping adalah kemah keluarga termasuk kipas, penghawa dingin, 2 katil dewasa untuk 4 dewasa atau 2 dewasa serta 2 kanak-kanak. Sekian saja segmen tempat kita pada malam ini. Saya Sejodawi, salam hormat dan jumpa lagi.